Jadi macam mana nak dapat sabar yang diiktiraf oleh Allah? Syarat dia benar. Hak tu ya. Benar. Benar dengan sabar dia itu. Apa yang dikatakan benar dengan sabar tu? Dia sabar tu kerana Allah dan dia sabar dengan ikhlas, iaitu hati dia betul-betul redha. Hati dia betul-betul kita kata tidak ada sekelumit pun rasa marah, dendam dan sebagainya. Dia tahan sungguh. Dia tahan sungguh. Itu kata sabar. Tapi kalau dia terpaksa sabar kerana tersepit dalam situasi, dan kalau dia ada peluang dia takkan bersabar, maka tu bukan sabar. Itu bukan sabar. Sebab dia tak ada peluang je. Contohnya, dia kena buli dengan pegawai atasan. Oh, pegawai atasan buli depa sopa macam bola kena tendang sana sini. Dia kata apa? Tak apa, nasib baik aku sabar. Nasib baik aku sabar. Kalau aku jadi bos siap mereka. Oh itu bukan sabar. Itu sebab hang tak ada kuasa. Itu sebab hang ni bawah pada mereka. Kan? Cuba kalau hang pun lagi tinggi pada mereka. Hang pun akan menindah mereka juga. Jadi kalau ada dendam, benci, rasa macam kalau ada kuasa aku akan overpower mereka balik, maka tu bukan sabar. Sabar ni dia mesti betul-betul kerana Allah dan tidak mengharapkan apa-apa kecuali Allah. Dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali Allah. Dia telan dia punya kemarahan dia. Dia telan dia punya segala apa orang kata bentuk pembalasan dendam tu. Dia buang semua benda tu. Dalam hati dia reda, tak apalah ni, sabarlah. Allah Taala suka dengan orang yang sabar. Aku sabar ni kerana Allah. Kalaulah aku jadi bos satu hari nanti pun aku takkan buat baliklah kat depa aku tu. Sebab aku pun tahu rasa dia macam mana. Dia kena bully dengan orang yang lagi tinggi pangkat dia daripada kita. Contoh ajalah kan. Macam itulah. Jadi yang kata sabar ni dia mesti ikhlas, benar kerana Allah, barulah sabarnya itu dikira sebagai sabar yang diiktiraf oleh Allah, yang mendapat maqam sabar tersebut. Jadi itu adalah maqam yang pertama, maqam sabar atas segala kehendak dia. Jadi bila dikatakan sebagai muradihi, kehendaknya, maka ia merujuk kepada segala takdir. Satu perkara yang kita kena faham ialah Allah tidak pernah mentakdirkan sesuatu yang buruk kepada hamba-hamba dia. Tidak ada istilah takdir buruk. Semua takdir Allah adalah yang terbaik, bukan yang baik nah, yang terbaik. Apa sahaja Allah Taala takdirkan, itulah yang terbaik. Yang salah itu, yang buruk itu adalah sangkaan kita. Sebab kita tak faham. Kita tak faham pasal Allah Taala buat macam ni kat kita. Pasal Allah Taala takdirkan kita lagu ni kita tak faham. Maka kita pun bersangka buruk pada Allah. Maka kata ulama, orang yang bersangka baik pada Allah, maka dia pun akan termasuk golongan yang sabar. Dia akan termasuk dalam golongan yang sabar, dia dapat Allah. Dia akan menjadi kesayangan Allah. Maka berdamailah dengan Allah, bersangka baiklah dengan Allah. Apapun berlaku kepada kita, kita kena yakin itulah yang terbaik untuk kita. Kadang kita ni, contohlah bulan-bulan puasa ni, duk lapar ni, makan kita dah ambil buffet kan, dah ambil pun semua ni. Sekali makanan dah habis, tinggal sikit, kita pun ambil apa yang ada, sepinggan ni nak makan ni. Ni kalau lambat sikit tak dapat dah. Oh, kita pun syok lah. Bawa lah makanan tu. Sekali terpijak batu ke apa ke, brong jatuh, habis. Masa tu kita apa ni, tak ada apa hati apa sabar apa belajar tasawuf apa semua ni semua hilang habis lah. Kopiah pun tanggai, kita marah lah. Pasal apa? Lapar punya pasal. Nah, sedangkan takdir Allah Taala menjatuhkan makanan itu pasti ada sebabnya yang kita tak faham. Boleh jadi dalam makanan itu ada sesuatu yang akan memudaratkan kita, yang akan merosakkan kesihatan kita, yang akan merosakkan buah pinggang kita, yang akan merugikan. Kalau macam tadi tu jatuh tu sepinggan tu, mungkin kerugian 5, 6 ringgit, 7, 10 ringgit tu saja. Tapi kalau dia makan kata rosak buah pinggang dia, kena dialisis 300, seminggu 3 kali 900. Lagi banyak daripada kerugian 10 ringgit. Hak tu kita tak nampak.
Contoh sajalah. Jadi ada benda yang Allah Ta'ala buat sesuatu yang nampak seperti buruk, tapi sebenarnya tidak buruk. Sebenarnya ia adalah sesuatu yang terbaik yang kita tak faham. Ada banyak benda yang berlaku dalam kehidupan kita, dan itu adalah fasa-fasa tertentu yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kadang-kadang kita nampak seperti kita ni down habis. Semua benda kena rip off, orang kata. Semua kena habis, dari ada bisnes lah, apa-apa semua rosak habis semua. Kita pun duk marah pada takdir dan sebagainya, tapi kita tak sedar benda tu adalah yang terbaik untuk kita. Ada orang dia menemui jalan hidayah, jalan kenal diri dan kenal Tuhan setelah dia bankrupt, setelah dia diuji dengan penceraian. Ada orang lepas bercerai barulah dia ni main ngaji agama, kan. Dulu masa duk rumah tangga lagi tu, semayang pun tak, apa pun tak. Ada orang yang kehidupannya lebih baik setelah diuji dengan sesuatu. Jadi kita tak faham apa yang baik, apa yang buruk. Yang tahu baik buruk tu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Taala ada bagi tahu, boleh jadi sesuatu yang kamu lihat buruk itu baik bagi kamu, dan boleh jadi sesuatu yang kamu lihat baik itu sebenarnya buruk bagi kamu. Jadi Allah Ta'ala dah habaq dah siap-siap, kamu tak tahu, sedangkan akulah yang maha mengetahui. Jadi segala takdir Allah itu adalah iradah Allah ataupun kehendak Allah. Jadi bila kita sedar akan kehendak Allah, apa yang berlaku kehendak Allah, apa yang berlaku kehendak Allah, bila kita sedar itu kehendak Allah, maka kita sabar. Sebab kita tak faham, sabar dulu. Sabar. Ya Allah, aku tak tahu apa hikmah di sebalik benda yang berlaku ni, tapi aku yakin ini adalah kehendak-Mu, ini adalah perbuatan-Mu. Maka apa sahaja hikmah, apa benda yang mungkin Kau akan ganti dengan lebih baik, maka kurniakanlah kepada aku. Sebab itulah bila berlaku musibah disunnahkan untuk membaca satu doa. Dalam hadis ada menyebutkan doa ini, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khaira minha. Ini disebutkan dalam hadis. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau ditimpa musibah yang kita nampak seperti musibah, kita tak faham hikmah dia apa, maka Nabi SAW suruh baca doa itu. Doa tadi itu, Allahumma ajurni fi musibati. Wahai Allah, berikanlah balasan balasan, ajurni, ujrah, balasan, fi musibati, di dalam musibah yang menimpa kepadaku ini, wakhluf li khaira minha, dan gantikanlah kerugianku khaira minha, dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau berlaku apa-apa musibah kat kita, berlaku kerugian pada kita, kita minta pada Allah, ya Allah, gantikanlah dengan yang lebih baik. Mungkin hak ni dah buruk, dan tak boleh lagi, tak sesuai lagi dengan aku, jadi kau tarik balik benda ni, gantikanlah dengan yang lebih baik. Maka diajarkan seperti itu. Dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ajaib sekali keadaan orang yang beriman. Pasal apa? Kerana apabila mereka ditimpa musibah, mereka bersabar, lalu masuk syurga. Dan apabila mereka diberi nikmat, mereka bersyukur, lalu masuk syurga. Apa saja keadaan orang beriman, masuk syurga. Dia dapat musibah pun masuk syurga, dia dapat nikmat pun masuk syurga. Kasihan sekali kepada orang yang tidak beriman. Mendapat nikmat, masuk neraka. Mendapat musibah pun masuk neraka. Jadi beruntung sekali orang yang beriman. Bila dia ada iman, dia tahu segala-galanya datang daripada Allah, dia tahu segalanya perbuatan Allah, dia tahu segala-galanya adalah kehendak dan iradah daripada Allah, maka dapatlah taufik di dalam hati dia untuk bersabar atas apa yang Allah Ta'ala nak daripada dia. Maka awal-awal dia kena belajar sabar. Ada hikmah dia, Allah Ta'ala buat aku ni mesti ada sebab. Aku yang tak tahu, kena sangka baik pada Allah, berdamai dengan Allah, lawan nafsu tu. Sebab nafsu ni kira nak marah lah. Kadang-kadang dalam drama tu duk ajak kan, ya Allah, apalah salah aku hingga aku diuji sebegini. Dia persoalkan. Dalam arti kata lain, dia nak kata apa? Ya Allah, engkau tak pandai menyusun takdir. Seolah-olah kita nak kata begitu. Aku dah salah apa? Pasal apa aku diuji macam ni? Pasal apa?
mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala buat pada dia. Seolah-olah nak kata Allah Ta'ala tak pandai untuk menyusun takdir ataupun membuat sesuatu kepada seseorang. Aku lagi pandai. Aku tahulah aku baik. Pasal apa aku kena uji? Hak jahat tu tak kena pun, hak ni tak kena pun, hak tu tak kena. Kita persoalkan semua. Itu semua adalah bentuk peperangan kepada Allah. Sebab itu ulama kata berdamailah dengan Allah. Jangan soal, sekali-kali jangan soal apa yang Allah Ta'ala buat atas kita. Kita lah yang soal diri kita. Kita lah yang soal diri kita dah cukup jadi hamba ataupun tidak. Sebab kita ni dah kata hamba, redalah dengan apa yang Allah Ta'ala nak. Okey.